Allahu 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 Allah. Saya bagi contoh. Tafsiran hermeneutik. Wahal tuan-tuan dan puan, di kalangan mereka yang buat begini, jangan terkejut. Ada yang berserban. Di kalangan mereka ada yang tudung labu pun. Penampilannya cukup Islamik. Contohnya, ada orang kata, saya tak mau sebut nama, dia kata poligami pada waktu ini, pada zaman ini sudah tidak relevan. Sebab zaman Nabi tak apa, sebab ada perang, maka ada banyak janda, ada banyak balu. Tetapi sekarang ni tak ada perang, maka poligami ini mengikut sosio masyarakat sekarang, dia tidak relevan. Dan mengikut keperluan masyarakat hari ini, tak ada keperluan, maka poligami ini perlu ditolak. Dia kata begitu. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau guna cara berfikir macam tu dengan formula yang sama, adakah kita sebagai Muslim, kita kena tanya dia balik? Adakah kita sebagai Muslim hari ini, kita perlu juga tidak solat 5 waktu kerana keadaan semakin moden dan semakin sibuk? Maka bila kita semakin sibuk, maka seperti keadaan masyarakat kita hari ini, tidak boleh menerima solat kerana masing-masing sibuk, maka solat dah jadi tak wajib. Bolehkah begitu? Tak. Sebab bila dia hermeneutik, dia menafsir dengan akal dia semata-mata tanpa berpandukan kepada wahyu, maka itu apa yang akan terjadi. Mereka akan tafsir ayat Quran ikut hawa nafsu mereka. Sebab itu wujudnya golongan yang mengatakan, ya betul, hijab itu, tudung itu zaman itu, sebab itu orang Arab padang pasir, mereka kena tutup. Ini kita kat Malaysia panas, mana perlu. Dia ubah ikut konteks suka hati dia. Jadi tuan-tuan dan puan, tafsiran hermeneutik ini juga salah satu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan pernah dengar tak satu ajaran yang dinamakan sebagai Milatu Ibrahim? Milad Ibrahim. Ada yang pernah dengar? Tak pernah. Tak apa. Di Selangor ini dah kira telah difatwakan jugalah. Okey, sebagai sesat. Tuan-tuan dan puan, kenapa Milatu Ibrahim ini dikategorikan sebagai sesat? Kerana ada beberapa, cuma saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan dan puan faham. Antaranya ialah mereka ini menolak kewujudan hari kiamat. Kenapa mereka menolak kewujudan hari kiamat? Bahawa hari kiamat ni tak ada. Sebab bagi mereka, qiyam itu maksudnya bangkit, bukannya hari kiamat. Bangkit apa? Bangkitnya sistem baru. Sistem apa? Sistem yang dipanggil sebagai Milatu Ibrahim. Sistem mereka. Kita tanya mereka, where do you get this from? Tak ada. Dan mereka juga membezakan, ini tafsiran ikut akal. Dan tuan-tuan dan puan, nak kena ajaran sesat senang je. Kebanyakannya berasal dari Indonesia. Trend dari Indonesia akan dibawa ke Malaysia. Di Indonesia mereka ada jaringan Islam liberal. Ada beberapa pertubuhan di Malaysia yang suka jemput geng dari sana untuk datang ke sini. Mereka ini adalah pensyarah yang ada PhD dalam Islamic Studies. Tetapi cara mereka menafsir Quran itu sungguh menyeleweng. Sungguh menyeleweng. Dan kebiasaannya mereka akan buat dalam bahasa English. Sebab nak nampak lebih kelas. Mereka nak nampak lebih kelas. Contoh, Milatu Ibrahim, mereka buat bahagi kepada dua simple je. Iaitu, ibadah ini, dia ada ritual, dia ada actual. Apa maksudnya? Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh detect. Cara dia akan gunakan awal-awal je lah. Macam mana korang tahu yang solat korang ni akan diterima oleh Allah? Kenapa tak terima? First, dia akan datangkan taktik membuatkan kita ragu akan ibadah kita. Keep on questioning kita. Sehingga kita rasa, macam mana kalau aku salah ni weh? Berdosa lah, selama ni aku tak solat. Sebab dia kata, yes, ritual ni kita kena buat. First dia kata, solat 5 waktu kena buat, puasa kena buat, zakat kena bayar, haji kena buat. Ini ritual kena buat. Tetapi nak bagi tahu, ini yang bawah sekali. Dia ada satu lagi yang actualnya. Apa yang actual? Ibadah yang actual. Dia kata ibadah yang actual ialah dalam Quran Allah kata bagi makan kepada orang miskin, jaga anak yatim, buat kebajikan. Itu yang actual. Manifestasi kepada ritual tadi. Bila kita dah buat yang actual, ritual tak payah buat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tanya. Ini tafsiran hermeneutik juga.
Kita nak tanya, dari mana hangpa dapat ni? Dari mana hangpa dapat? Kalau di antara kita pada hari ini, dia sama juga dengan ada geng-geng yang kata, bila kita dah capai makam hakikat, kita tak perlu nak solat. Kan? Sebab kita dah kenal Allah betul-betul. Kita tanya balik, antara kita dengan Nabi Muhammad SAW, siapakah yang lebih banyak menjaga anak yatim, yang menjaga orang miskin, dan juga yang lebih kenal Allah? Nabi. Nabi lebih kenal pun, Nabi solat sampai kaki lebam pun. Nabi solat sampai kaki lebam. Kamu yang tak berapa kenal Allah pun, kamu kata dah sampai actual, tak payah buat. Sebab apa? Mereka gunakan tafsiran akal, community. Mereka nak mudahkan. Dan untuk orang yang nak cari jalan singkat ke syurga, mereka masuklah, oh boleh. Dan caranya macam mana? Nak tebus dosa dulu kan? Dia ada tebus dosa. Tebus dosa dia macam mana? Okey, tak apa. Tebus dosa tu dia panggil sebagai kafarah lah. Dia macam bayar fidyah lah. Maka apa kamu buat? Contoh, kalau kamu tak puasa sehari, kamu kena bayar fidyah RM5 kan? Jadi kamu tak solat berapa hari tu? Kira tak solat lah tu. Jadi duit tu disumbangkan kepada siapa? Kepada ketua mereka. Lepas saya dedahkan benda ini di satu masjid di Kemensa, selepas ceramah ada orang datang. Dia kata, bro, saya ada seorang kawan tu, suami dia macam tu. Isteri dia tengok dekat JPJ, suami dia ada Mercedes, ada BMW, ada kereta mewah. Tapi isteri dia kata tak pernah tengok suami dia pakai. Last bila dia cek, rupa-rupanya suami dia beli kereta ini untuk ketua dia pakai. Ketua dia tu siapa? Macam yang bro sebut tadi, Milatul Ibrahim. Ada ritual, ada actual. Benda itu yang dia juga cuba racuni isteri dia dengan anak-anak dia. Tapi tak sedar. Sebab apa? Mereka guna tafsiran community. Tapi kalau tuan-tuan dan puan kira, orang yang menolak hari kiamat itu masih berada dalam Islam ke tidak? Sedangkan itu rukun iman. Itu sesuatu yang berbahaya, community. Dan tuan-tuan dan puan, yang ketiganya ialah humanism. Apa itu humanism? Sekali lagi saya simpulkan, saya ringkaskan. Humanism ini tuan-tuan dan puan ialah human right. Nak murtad, itu human right. Mereka nak buat hubungan sama jenis, itu human right. Tak ada siapa boleh kacau. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau nampak, contohnya kita di Malaysia, ada tak pergerakan seperti ini? Yang asyik kata, sikit-sikit human right, human right, human right, human right, human right. Tetapi human right dia, minta maaf lah. Kalau kita tengok betul-betul, dia bukan human right. Dia hanya certain right saja. Tetapi yang mereka perjuangkan, Pak kata Mufti Pulau Pinang, itu animals right. Not so much of human right. Sebab human right itu hanya berlaku bila mangsanya adalah non-Muslim. Tetapi bila mangsanya adalah Muslim, jarang sekali mereka dengar apa itu human right. Human right itu hanya ada apabila orang Barat, orang bukan Islam, mereka kena tindas, mereka kena pukul. Tetapi kalau rakyat Palestin, rakyat Rohingya dan sebagainya kena tindas, kena pulau, kena bunuh, tanah mereka dirampas, there is no such thing as human right. Mereka tak bising. Itu yang dinamakan sebagai pilih bulu. Apa? Kita bagi lalung kepada azan, nanti kita sambung. InsyaAllah sebelum 8.30 kita akan selesai insyaAllah. Wallahualam. Baik, tadi kita dah sebut tentang sedikit tentang humanism. Dan dia ada sebenarnya ada kaitan dengan Human Rights Convention 1948. Okey. Dan itu sebenarnya Human Rights Convention 1948 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kalau kita kaji asal usulnya, dia ada kaitan dengan ajaran agama utama dunia yang mengatakan semua manusia ini ada nilai di sisi agama. Okey. Tetapi itu bukan bermaksud Islam menentang human right. Tidak. Jauh sebelum mereka sebut tentang human right, Islam telah sebut tentang human right 1400 tahun yang lampau. Jauh sebelum mereka sebut tentang protecting the environment, melindungi alam sekitar, Nabi SAW dah sebut 1400 tahun yang lampau. Jauh sebelum mereka nak sebut tentang protecting animals right, Nabi SAW dah sebut tentang animals right 1400 tahun yang lampau. Dan sebelum mereka memiliki apa-apa perlembagaan di dunia ini, 1400 tahun yang lampau telah ada pun Piagam Madinah yang dikenali sebagai perlembagaan yang pertama di dunia. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam ada solusi di situ.
Tetapi apa yang mereka buat dengan human rights ini, insya-Allah kalau ada ruang nanti pada masa akan datang, ini bukan lobby untuk datang ceramah lagi. Tapi sebab semua ini adalah dia ada pendetailan dia. Nak bagi kita faham secara bersiri. Jadi dari segi human rights versus human rights in Islam, apa perbezaan, apa persamaan dengan dia, dan macam mana kita nak bertemu dan bercakap dengan orang yang kata Islam ni tak memperjuangkan human rights. Itu kita akan cerita lain kali, insya-Allah. Allahu Allahu Allahu